Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid tahun 3 yang Ustazah Baizura sayangi, rindui. Awak semua rindu Ustazah tak? Okey. Jadi minggu ini kita teruskan lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Okey, minggu lepas kita dah belajar dalam bidang ibadah tajuk sunat haiat dan sunat ab'ad. Cumanya pada minggu lepas kita hanya fokus kepada sunat ab'ad. Jadi minggu ini kita akan sambung dan kita akan belajar mengenai sunat haiat. Okey. Jadi sebelum itu awak boleh rujuk dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 3 pada muka surat 94 dan 95. 94 dan 95. Okey, kita ingat semula yang kita dah belajar minggu lepas. Perkara sunat dalam solat ada dua, iaitu sunat ab'ad dan sunat haiat. Okey, kita minggu lepas dah belajar mengenai sunat ab'ad. Kita ulang sikit lah, kita ingatkan balik apa ia sunat ab'ad. Apa itu sunat ab'ad, Ustazah? Okey, sunat ab'ad ialah amalan sunat yang amat dituntut. Jika ditinggalkan, perlu diganti dengan sujud sahwi. Kan kita dah belajar minggu lepas mengenai sujud sahwi. Macam mana sujud sahwi? Apa bacaan sujud sahwi? Berapa kali kita sujud? Bila kita nak kena sujud sahwi tu? Dah belajar minggu lepas kan? Okey, apa perkara sunat ab'ad? Contohnya ialah membaca doa kunut. Jika kita tinggalkan, kita perlu ganti dengan sunat ab'ad. Pandai. Okey, jadi pada minggu ini kita nak fokus pula pada perkara sunat haiat. Yang mana apa itu perkara sunat haiat? Okey, sunat haiat ialah amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tadi sunat ab'ad kita perlu ganti dengan sujud sahwi. Sunat haiat tak perlu, kena ingat tu. Itulah beza sunat ab'ad dan sunat haiat. Okay, contohnya apa Ustazah? Contoh dia membaca doa iftitah. Bila kita tertinggal untuk membaca doa iftitah, tak perlu kita ganti dengan sujud sahwi. Dia merupakan perkara sunat haiat. Okey. Jadi untuk lebih lanjut, kita dah masuk dalam sunat haiat. Sunat haiat ni terbahagi kepada dua. Apa dia? Sunat haiat perbuatan dan sunat haiat bacaan. Kalau yang minggu lepas sunat ab'ad yang kita belajar, ada 6 perkara sunat ab'ad. Ada tak kita buat bahagi perbuatan dengan bacaan? Tak ada. Sebab dia sikit je, ada 6 sahaja. Okey, kalau sunat haiat terbahagi kepada 2, perbuatan dan juga bacaan. Jadi, jom kita tengok apa dia sunat haiat perbuatan. Sunat haiat perbuatan, apa dia? Okey, kita tengok mula-mula. Yang pertama, kena ingat ya, yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan bangun selepas tahiyat awal. Kan selalu kita bangun Allahu Akbar, kita angkat tangan, kedua-dua tangan kita kan. Tapi kalau kita tak buat, tak apa, sebab ia merupakan sunat haiat. Yang mana kalau kita tak buat, kita tak perlu pun ganti dengan sujud sahwi. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Maksudnya kita kiam kan. Tangan kanan di atas tangan kiri, kita letak atas perut. Kan? Betul kan kita buat macam tu? Kalau kita tak buat, tak apa. Cuma ini adalah sunat yang dituntut. Maksudnya sangat dituntut. Kalau kita buat sunat ni, kita dapat pahala kan. Cuma kalau kita tak buat, tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Jadi perkara yang ketiga perkara ketiga sunat haiat perbuatan ialah melihat ke tempat sujud. Mana tempat kita sujud, kita pandang.
ke atas ke kita sujud? Tak. Mata kita pandang kat lantai yang mana kita sujud. Jangan pula awak pandang ke kiri, ke kanan, atas. Tu namanya kita bergerak-gerak kan. Jadinya pandang tempat sujud kita. Tengok tempat sujud kita kat bawah. Jangan awak pandang kawan depan lah. Jangan pandang awak pandang kiri kanan. Okey. Jadi itulah perkara sunat hayat perbuatan. Kalau kita tinggalkan, tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Kita sambung yang keempat. Nampak ke tu? Yang keempat, duduk iftirash. Duduk iftirash dan duduk tawarruk. Maksudnya duduk duduk tahiyat awal dengan duduk tahiyat akhir tu. Yang mana iftirash duduk tahiyat awal, tawarruk duduk yang macam tahiyat akhir. Kalau kita tertinggal, contoh awak sakit kaki kan, tak boleh nak lipat kaki awak, boleh macam mana je ke kan. Ini sunat. Jadinya kalau awak tertinggal tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Tapi itulah cara kita solat. Cuma awak kena tahu yang mana sunat hayat perbuatan ni kan. Okay, yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha. Ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Tu duduk, bukan duduk. So maaflah, saya tertypo pula. Okey, ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, tangan kita selalu letak atas peha kan. Habis tu kita nak letak kat mana lagi? Takkan nak letak kat telinga pula. Kan takkan nak letak kat belakang. Itulah tempat yang sesuai sunat. Kita melakukan sunat hayat perbuatan. Awak boleh tahu dah. Oh, ini susah cakap sunat hayat. Tapi kalau tertinggal, andainya awak tertinggal, tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Contoh awak sakit tangan kan, tangan awak patah ke apa, awak tak letak pun tangan kat peha, tak apa, sebab disunat, bukan wajib kan. Okay, seterusnya yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Kan kita selalu Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kita memalingkan kepala kita. Itu pun adalah sunat hayat. Boleh faham? Itulah perbuatan. Yang semua tadi tu perbuatan. Awak kena bezakan perbuatan dengan bacaan. Kita ingat yang pertama tadi apa? Sazah ulang balik lah. Yang pertama tadi mengangkat kedua-dua tangan ketika Allahu Akbar. Itu perbuatan. Yang kedua meletakkan tangan, kita qiyam, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Melihat tempat sujud kan, itu adalah perbuatan. Contohnya contoh seterusnya yang keempat tadi duduk iftirash dengan duduk tawarruk. Kelima meletakkan kedua-dua tangan di atas peha. Keenam memalingkan kepala ke kiri dan ke kanan ketika memberi salam. Itu perbuatan. Okey, ingat ya, perbuatan. Sekarang ni teruskan lagi, kita nak masuk sunat hayat bacaan. Sunat hayat bacaan. Kita nak, apa yang kita nak baca, adakah itu wajib, adakah itu sunat? Kita tengok apa ke dia. Okay, yang pertama, melafazkan takbirul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Maksudnya kita sebut Allahu Akbar kan, dari kita berdiri lepas baca surah, kita nak rukuk, Allahu Akbar, kita rukuk. Lepas tu kita bangun, itu terlantar. Lepas tu kita nak sujud, Allahu Akbar. Dah sujud, nak duduk antara dua sujud, kita bangun lagi, Allahu Akbar. Itu adalah namanya takbirul intiqalat. Intiqalat itu bacaan yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan solat. Itu pun adalah sunat hayat. Tapi dari segi bacaan. Okey, yang kedua, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Kan isti'azah ni apa Ustazah? Isti'azah ni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah isti'azah. Kalau awak tak contoh nak baca surah Al-Fatihah, awak terus dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim.
boleh kalau awak tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak apa. Lepas tu sebab dia adalah sunat hayat, dan juga bacaan amin. Selalunya waladdallin, awak pun sambung amin kan. Itu pun adalah sunat hayat kan. Okey. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Inilah contoh yang saya dah cakap tadi. Doa iftitah ni yang mana? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu adalah kenalah baca sampai habis. Itu adalah doa iftitah. Maksud itu adalah sunat hayat. Kalau kita contoh kita rakaat pertama Allahu akbar, kita terus nak baca surah Al-Fatihah boleh, sebab doa iftitah ni adalah sunat hayat. Kalau tertinggal, kalau kita tinggalkan, tak perlu ganti sujud sahwi, tapi ia adalah sunat yang amat yang dituntut. Maksudnya yang dituntut tu kita kena buat lah kan. Okay, nombor 4, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah. Selepas membaca pada rakaat pertama. Ya Allah, apa Ustazah tulis ni? Maaf. Membaca surah selepas membaca Al-Fatihah dalam rakaat pertama dan kedua. Dia terturun pula Al-Fatihah tu ke bawah. Maaf. Okey, jadi selalunya kita lepas baca Al-Fatihah, kita bacalah surah pendek kan. Awak baca surah pendek untuk rakaat pertama dan kedua. Tapi kalau awak tak nak baca, boleh ke? Boleh, sebab itu adalah sunat. Kalau awak nak baca surah Al-Fatihah je dari rakaat pertama sampai rakaat keempat, boleh. Tapi kan saya cakap apa? Sunat yang dituntut. Jadinya kita buatlah sunat ni sebab dapat pahala. Okay, yang kelima, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Kita nyaringkan sedikit bacaan kita, suara kita dalam membaca surah Al-Fatihah dan surah itu pada rakaat pertama dan kedua. Tapi dalam solat apa? Solat subuh, solat maghrib, isyak dan solat Jumaat. Okey, seterusnya yang keenam, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk dan sujud, tasbih apa susah kita baca? Yang awak selalu baca tu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, 3 kali kan. Kalau itu adalah sunat hayat kan. Kalau kita tinggal terlupa, tak perlu ganti dengan sujud sahwi, tapi perlulah kita baca. Okey. Yang ketujuh, membaca sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal ham ketika bangun daripada rukuk. Waktu kita i'tidal kan, kita dah rukuk, kita nak bangun i'tidal, sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal ham. Itu bacaan ini merupakan sunat hayat. Dia bukan bacaan wajib, bukan rukun dalam solat kan. Cuma ini adalah bacaan sunat hayat. Seterusnya yang ke-8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Doa apa kita baca waktu duduk antara dua sujud? Awak baca doa apa? Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kita baca kan. Jadi kalau awak terlupa lah, tiba-tiba awak terlupa, nak tunggu sampai bila? Awak pun terus je sujud. Sebab dah terlupa tadi, perlu ke ganti sujud sahwi? Tak perlu, sebab dia sunat hayat. Okay, seterusnya yang ke-9, membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni apa Ustazah? Dekat dalam tahiyat akhir kita. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan? Itu adalah selawat Ibrahimiyah. Kalau kita terlupa, tertinggal, tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Cuma ingat, ini adalah sunat hayat. Seterusnya yang terakhir adalah memberi salam yang kedua. Rukun solat adalah memberi salam yang pertama sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi, kan? Yang pertama sahaja rukun solat. Yang kedua tadi Assalamualaikum warahmatullahi, itu adalah sunat hayat. Dalam apa? Bahagian bacaan. Perbuatan tadi adalah yang memalingkan kepala.
Dalam yang bacaan pun sama, tapi salam yang kedua. Okey? Jadi itulah perkara-perkara sunat hayat. Ada perbuatan dengan ada bacaan. Banyaklah Ustazah, boleh ingat ke? Boleh, takkan tak boleh kan? Jadinya itu yang kita belajar pada hari ini tentang perkara sunat hayat. Kena ingat, sunat hayat terbagi kepada dua, iaitu perbuatan dan bacaan. Perbuatan tadi ada berapa? Ada 6. Bacaan ni ada berapa? Ada 10. Okey. Seterusnya, macam biasa, kita masuk tugasan. Tugasan dalam buku aktiviti muka surat 92, 93 dan 94. Okey, 92. Okey, 92 ni dia minta awak tulis sama ada ia adalah perkara sunat hayat ataupun sunat ab'ad. Sunat hayat ataupun sunat ab'ad. Kalau kat muka surat tu ada 8, pernyataan. Contoh yang dia bagi kat situ, membaca doa iftitah. Sunat hayat ke sunat ab'ad? Dia dah bagi jawapan sunat hayat. Okey, nombor 1, membaca doa kunut. Membaca doa kunut ab'ad ke hayat? Sunat ab'ad. Okey, yang kedua, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Apa ya? Sunat ab'ad ke sunat hayat? Kalau ada sebut kunut-kunut ni, sunat. Awak cari sendiri jawapan. Okay, seterusnya yang ketiga, membaca tasbih ketika sujud kedua. Ustazah baru sebut tadi. Okey, seterusnya yang keempat, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram. Ustazah sebut hari ni ke Ustazah sebut minggu lepas? Kalau Ustazah sebut hari ni, sunat hayat. Okey. Seterusnya yang kelima, membaca wa ala ali Muhammad dalam tahiyat akhir. Yang keenam, memberi salam yang kedua. Rasanya baru tak sampai 5 minit dah Ustazah sebut ni kan tadi. Yang ketujuh, membaca Allahumma salli ala Muhammad dalam tahiyat awal. Ke-8, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Kunut. Sunat ayat ke sunat ab'ad? Okey, awak tulis ya jawapan. Okay, seterusnya muka surat 93. Kat sini dia minta awak suaikan dengan jawapan yang betul. Di mana situasi dia Luqman tertinggal amalan sunat berikut. Apakah yang perlu dilakukannya? Contohnya, nombor 1, duduk tahiyat awal. Kalau dia terlupa duduk tahiyat awal, apa yang patut dia buat antara dua ni? Dituntut sujud sahwi ataupun tidak dituntut sujud sahwi? Duduk tahiyat awal, dia adalah perkara sunat ab'ad. Maka sunat ab'ad dituntut sujud sahwi. Awak kena suaikan lah. Dari yang atas tu awak suaikan dekat yang pernyataan yang pertama, dituntut sujud sahwi. Yang kedua, sampai ke 8 awak cari jawapan sendiri. Macam mana nak tahu? Tengoklah dalam buku muka surat 94 dengan 95 tu. Mana yang sunat ab'ad dituntut sujud sahwi, mana yang sunat hayat tidak dituntut sujud sahwi. Okey, seterusnya yang 94 muka surat yang terakhir ini. Okey, awak perlu pilih daripada senarai yang dia bagi ni. Dia nak 5 sunat hayat. 5 sahaja sunat hayat. Awak lorek dekat kotak yang tu, yang mana jawapan yang betul. Seterusnya awak tulis dekat bawah ruangan tu. Ruangan yang dia bagi tu awak tulis kat situ. Contoh yang pertama, membaca doa iftitah. Sunat hayat tak? Sunat hayat kan? Jadinya awak tulislah nombor 1, membaca doa iftitah. Lepas tu awak semak dari sampai bawah duduk tahiyat awal. Yang mana sunat hayat? Boleh tengok dalam buku teks muka surat 94 dan 95 macam saya sebut tadi. Okey, boleh rujuk kat situ. Mana sunat hayat, awak
lorek dan awak tulis dekat bawah. Jadi itu sahaja. Macam biasa, hantar ke Telegram kelas bahagian ulum. Okey, baik. Kat sini Ustazah nak cakap. Ustazah tengok ya. Ustazah tengok yang awak dah hantar. Cuma Ustazah tak sempat nak tanda. Cuma Ustazah tulis lah. Ustazah catat dekat Ustazah punya catatan. Ustazah punya borang. Siapa yang dah hantar kerja. Siapa yang buat kerja bagus, sentiasa betul. Ustazah tanda. Bukan Ustazah tak tengok tau. Ustazah tengok. Okey. Jadi hantar ke Telegram kelas bahagian ulum. Tahniah lah diucapkan pada murid-murid yang sentiasa rajin hantar kerja. Walaupun dia hantar lambat ke, tapi dia buat juga kerja. Ustazah bangga sangat. Okey. Jadinya awak dah siap tu nanti 3 muka surat tu awak hantar dekat Telegram kelas bahagian ulum. Okey. Jadi itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Jadi kat sini kita dah belajar sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey. Sunat ab'ad dan sunat hayat. Jadi awak kena ingat yang mana kena ganti dengan sujud sahwi, yang mana tak perlu ganti dengan sujud sahwi, tapi dia adalah sunat dalam solat. Kita boleh beza dekat situ. Okay. Jadi semoga awak dapat menggunakan ilmu ini dalam kehidupan seharian, lebih-lebih lagi dalam solat kita yang 5 waktu sehari semalam. Jangan lupa tunaikan solat. Kita dah besar, awak dah tahun 3, dah 9 tahun kan. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.